Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikwan daripada WR Trader Academy. InsyaAllah untuk hari ini saya akan beri sedikit perkongsian lah kepada kawan-kawan semua berkenaan asas ataupun langkah-langkah awal yang diperlukanlah oleh seseorang tu sebelum memulakan langkah untuk menjadi seorang trader. So langkah awal yang kita perlukan adalah belajar asas cara menggunakan TradingView lah. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua, ada sedikit pengenalan lah. Kita dalam trading ni dia ada dua platform yang kita biasa gunakan. Okay, satu platform tu kita panggil dia trading platform. Trading platform ni adalah platform yang kita gunakan untuk masukkan order lah, buy, sell, letakkan stop loss apa semua lah, tu kita panggil trading platform. Dan ada satu lagi platform iaitu kita panggil charting platform. So charting platform ni adalah platform yang kita gunakan untuk buka chart lah, ataupun yang kita panggil technical analysis. So dalam technical analysis ni yang kita nampak kan gambar candlestick tu, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil lilin lah kan. So itu adalah teknik asas technical analysis yang kita gunakan melalui charting platform. So TradingView yang kita belajar ni sebenarnya adalah salah satu pilihan charting platform yang ada untuk membuat analisa teknikal bagi market FCPO. Okay, so hari ini saya akan ajarkanlah bagaimana cara untuk menggunakan TradingView bagi orang yang pertama kali ataupun first time user TradingView. Macam mana nak mulakan daripada awal. Okay, saya akan mulakan sekarang. Objektif kita pada hari ini adalah untuk memastikan semua kawan-kawan tu ni lah kenal TradingView, tahulah kan buka website TradingView tu nak buka dekat mana kan, dan seterusnya berjaya daftar account trial. Dan akhir sekali saya juga akan tunjukkan bagaimana cara nak subscribe real time market data. So untuk real time market data ni kita akan perlukanlah kemudian. Sebab apa nanti yang kawan-kawan tahulah, kita akan bagi access kan untuk indikator tu. So untuk menggunakan indikator tu secara sempurna kita perlu ada market data lah, real time. So saya akan tunjukkan juga nanti di dalam video ini. Okay, so apa yang anda perlukan sebagai langkah pertama sebagai seorang trader? So asas mulaannya adalah buka account TradingView. Seterusnya buka website TradingView lah. Saya tahulah macam mana nak buka website TradingView itu sendiri. Lepas tu daftar account TradingView dan start trial. Seperti mana yang tuan-tuan tahulah, TradingView ni saya akan tunjukkan kemudian dia ada 3 account, Pro Plus dan juga Premium lah. So setiap tu ada kelebihan dan kekurangan dia. Kemudian saya akan tunjukkanlah apa beza setiap account tu lah, dan yang mana sesuai dengan kawan-kawan lah. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan juga bagaimana subscribe extra market data, yang maksud saya ni adalah live data untuk FCPO lah. Dan terakhir sekali adalah beberapa terminologi asas lah yang kita perlu tahu untuk mulakan trading. Okay. So yang pertama sekali, langkah pertama, layari www.tradingview.com. Okay, kalau tekan je TradingView kat Google ni, dia akan keluarlah website TradingView. Ataupun saya dah buat satu link yang mudah untuk kawan-kawan, boleh pergi dekat www.tinyurl yang saya ditunjuk dekat dalam skrin ni, tinyurl.com/daftar TradingView. Okay. So kalau kawan-kawan gunakan mana-mana link ni pun tak kisahlah. Tapi kalau ke TradingView, dia akan keluar macam ni lah. Ini adalah interface bagi website TradingView kan. Kalau kawan-kawan pergi kepada website, link kedua yang saya bagi tu, kalau yang pertama tadi, www.tradingview.com, tekan dekat sini lah, start free trial, klik kat start free trial, nanti dia akan pergi ke page yang seterusnya lah, iaitu untuk mulakan ni lah, subscribe account. Ataupun yang kalau ingat tadi kan, saya ada bagi satu lagi link yang lain, iaitu ni kat bawah ni, www.tinyurl.com/daftar TradingView ni. Kalau kawan-kawan tekan terus kat website ini, link yang saya bagikan ni, dia akan terus pergi ke ni lah, terus melangkau pergi ke account start free trial ni lah.
Okay, so boleh pilih sama ada nak pergi ke www.tradingview.com dan klik start free trial ni, ataupun terus pergi ke link yang saya bagikan ni lah, tinyurl.com/daftar TradingView, mana-mana yang selesa. Okay, seterusnya bila keluar saja website yang apa, interface yang ni lah, yang seterusnya ni. Okay, kawan-kawan pertama sekali dah tahulah okay, kat mana nak buka TradingView kan, bagaimana nak buka TradingView, ini sangat asas. Saya rasa tak ada masalah. Okay, seterusnya kita akan tengok bagaimana nak daftar akaun lah dan juga start trial. Okay, so masa yang saya sebut tadi, boleh pergi ke website yang ataupun link yang saya bagikan ni lah, tinyurl.com /daftar TradingView. Ya, kita pergi ke sini. So kawan-kawan pilih tukar kepada annually lah, pilih annually dan dia akan tukar lah harga. So ini adalah harga TradingView mengikut plan-plan yang ditawarkan. Okay, TradingView ni kita tengok dua plan sajalah, satu Pro, satu lagi Premium. Yang ini yang biasa kita suggest lah, sarankan pada kawan-kawan mana yang kita perlulah. Kalau sekiranya nak gunakan Pro ataupun apa, nak gunakan seorang, tak nak share dengan orang lain, boleh daftar terus dengan gunakan akaun Pro ni. Okay, so tekan dekat situ, try free for 30 days kan. Okay, kelebihan Pro ni seperti yang dinyatakan dekat sini lah, ada boleh 5 indikator semua-semualah. Dan satu lagi yang biasa kami cadangkan, kalau macam apa TradingView, dia ada trik sikit lah kan, trik. Trik ni maksud dia ni lah, dekat premium kan, saya tunjukkan dalam ni. Premium ni dia boleh benarkan kita akses website ni dekat 5 device secara serentak dalam satu masa lah kan. Kalau macam tadi Pro, dia tak bagilah 5 serentak kan, maksudnya boleh guna seorang je lah, tak boleh nak share dengan orang lain. Tapi kalau kita gunakan akaun premium ni, boleh gunakan 5 device. Apa maksud 5 device ni? Katalah ada 5 komputer, so 5 komputer tu boleh buka 5 akaun yang sama, apa, boleh buka chat pada masa yang sama. So kat situ boleh berkongsi dengan 5 kawan-kawan lah. So bagaimana nak berkongsi ni tu tuan-tuan boleh ni lah, set lah kan, cari sendiri member ataupun yang dalam ni kan, kita punya seminar ni mana yang peminat nak cuba lah kan, so boleh kongsi. Tapi untuk premium ni dia ada kekurangan juga. Kalau macam Pro tadi, dia lebih privacy lah, kita tak ada kongsi dengan orang lain. So nanti akan belajar function paper trading tu semua kan. So kelebihan dia kat situ, kita tak ada kongsi dengan orang lain, dan dia lebih privacy kan, berbanding dengan premium ni. Kalau macam baru nak belajar kan, ataupun first year, boleh gunakan akaun premium ni, share dengan kawan-kawan. Sebab apa, Pro ni harga dia, kalau nanti apa kita akan ni lah daftar kan, start trial ni percuma lagi, 30 hari dia bagi percuma. Tapi bila dah habis 30 hari tu, bila nak start katalah betul-betul nak sambung akaun tu, harga untuk Pro ni lebih kurang dalam RM400 lah setahun. So sebulan dia mungkin jadi dalam RM20 lebih lah. Tapi untuk akaun premium ni, nanti harga dia akan bila kita ambil start free trial tu kan. So dah nak hujung trial tu, kalau kita nak cancel ataupun nak subscribe kepada terus akaun yang premium tu, dia akan bagi kita macam diskaun kan. So selepas diskaun dibahagi pula dengan 5 orang, harga premium ni seorang dapat dalam RM240 sahaja setahun kan. Dia asalnya RM1,000 lebih kan, ringgit. Tapi bila kita kongsi 5 orang, dia jadi dalam RM240 lah, lebih kurang setahun. So sebulan dalam 20 lah, compare dengan tadi Pro ni 470 kan setahun, lebih kurang 400 lebih setahun Pro. So mungkin dalam double sikit lah harga berbanding dengan premium ni kan. Premium ni hanya RM240 setahun. So untuk yang macam baru nak start kan, untuk serius belajar charting platform, trading technical analysis ni, boleh kongsi dengan 5 orang kawan-kawan, ambil akaun premium kan. So bolehlah dapat diskaun sikit kan, dengan harga RM20 sebulan ataupun RM240 setahun. Kawan-kawan dah boleh gunakan premium features. Premium features TradingView ni berbeza kan dengan Pro kan. Macam premium ni boleh tengoklah yang dia listkan, senaraikan kat bawah tu. Indicators dia lebih banyak boleh load, chat dia boleh banyak. So ini agak detail lah tentang TradingView kan. Tapi mungkin untuk yang baru nak start, tak ada masalah kan, boleh sahaja gunakan kongsi ni lah untuk premium. Okay, untuk seterusnya, bila kawan-kawan klik saja try free for 30 days ni, dia akan keluar kepada next page ni lah, sign up for free trial kan. Okay, dia akan keluarkan page macam ni. So tekan saja kepada email. Saya cadangkan ni lah, sign up guna email.
Tapi tak kisah kalau nak guna Google ke Facebook ke apa kan. Mungkin saya sarankan yang saya biasa guna, saya sign up menggunakan email. Tekan dekat email yang bawah tu. So nanti isikan detail-detail apa yang diperlukan, masukkan email kan. Kita email kita biasalah, password, and then tikkan dekat bahagian I have agree kan, semua tu. And then I am not a robot pun tandakan juga. And then klik pula dekat create account. Bila kita klik dekat create account nanti, dia akan hantarkan satu email pengesahan kepada kita. Jadi kawan-kawan lepas klik tadi tu, klik create account tu, klik terus check dalam email masing-masing, tekan verify kan. So lepas tekan verify tu sendiri, lepas tekan verify tu nanti kita akan dapatlah gunakan TradingView ni dengan akaun kita yang dah berdaftar tadi kan, menggunakan email yang kita daftarkan. Sekiranya tidak keluar verification email tu, tekanlah di bawah tu resend activation link. So saya rasa ini agak mudah. So kita dah selesai lah 3 langkah yang awal lah untuk permulaan ni. Buka website TradingView, daftar account dan juga start trial account kan. Okay. Seterusnya untuk langkah ketiga ni yang saya akan ajarkan ni real market data section kan. So kenapa saya nak tunjukkan ni, sebab nantilah dalam seminar kita akan bagi satu percubaan indikator kan. So tahu. So apa yang diperlukan untuk menggunakan indikator ni dengan sempurna adalah inilah real market data. Sebab keperluan real market data ni kita dapat tengok data FCPO tu secara live kan. Maksudnya masuk live tu dia keluarlah, kita belajar candlestick tu kan. So dia ikut real time. Kalau macam tak ada real market data ni, dia biasanya akan bagi delay lah. Siap saya delay dia dalam 15 minit kan. So 15 minit tu tak dapatlah kita tengok kan apa yang harga FCPO yang sekarang ni kan. Dia agak delay. Dan juga untuk buat paper trade lah. Paper trade ni maksudnya tadi kita dah bagi indikator percubaan. So kalau kita nak backtest kan, backtest ni macam buat ulang kaji lah, buat latihan balik. Tengok data yang sebelum-sebelum ni, contohnya sekarang ni dah Oktober. Kita nak test indikator ni, tengok dia dekat September kan, macam mana performance dia dekat September. So perlukan function paper trade backtest ni kan. So kita perlukan real market data lah. Kat situ penerangan dia untuk macam mana buat backtest ataupun paper trade ni saya akan kami akan kongsikan lah dalam video yang seterusnya lah. Sebabnya untuk buat paper trade tu diperlukan satu sesi yang seterusnya kan, diperlukan sesi lain sebab dia agak panjang kan, untuk tunjukkan satu persatu function TradingView yang lebih detail. Okay, jadi untuk hari ini saya hanya ajarkan basic lah ataupun asas bagaimana tentang TradingView saja. So yang hari ini saya tunjuk jugalah bagaimana nak buat subscribe real market data. Okay. So ini yang tuan-tuan bila dah buat account TradingView apa semua kan, nanti buka je chart, buka je www.tradingview.com, klik dekat bahagian chart tu kan, dia akan load macam ni lah, dia akan load yang saya panggil interface chart ni kan. So dekat interface chart ni dia dekat bahagian kiri kan. Kalau kita tengok kat bahagian chart tu tadi kan, bahagian kiri dia, buka chart anda dan perhatikan left panel lah. Left panel saya ni merujuk kiri yang kita nampak lah, bukan kiri chart ni, tapi yang di pandangan mata kita belah kiri yang mana. So itu saya panggil left panel. Pergi dekat left panel ni, bahagian kiri chart ni, dan tengok dekat atas kali ni ada 3 line kan, ada 3 line ni, simbol 3 line ni, tekan dekat situ dia akan keluar profile kan. Dia akan keluar macam ni lah, keluar yang saya tunjuk ni. So pilih dekat profile anda lah, pilih dekat username anda. So, kalau macam nanti nak daftar indikator tu kan, kita akan minta username anda. So ini yang saya tandakan ni adalah username anda lah. Yang dia biasanya username ni sama ada dia letak auto generate ataupun yang kita daftarkan email, dia buat apa perkataan sebelum email tu, itulah kita punya username kan. Ataupun yang saya tandakan, yang saya tunjukkan dalam slide ini, ini adalah username saya lah. So pergi dekat 3 tadi tu, simbol 3 tadi, pergi dekat username pula, klik kat situ, nanti dia akan keluar accounts and billing kan. Yang semacam saya tunjukkan dekat dalam box merah, dekat dalam slide yang saya kongsikan lah. Pergi dekat accounts and billing, nanti dia akan load dekat profile page kita kan. Dia load dekat profile page kita. Inilah yang anda akan lihat bila kita buka dekat username tadi lah, klik kat profile tu, dia akan keluar. Tengok ada dekat bahagian setting lah kan. Dekat bawah tu ada ideas, script, followers, following, setting. Pergi dekat setting, klik dekat situ. So macam saya ni, saya dah subscribe kan, saya dah subscribe plan premium, dan saya dah masukkan juga extra data subscription kan. So ini
untuk saya dah ada kan. Untuk yang belum lagi, lepas klik ke setting tu, tengok dekat add market, add extra market data tu, pergi dekat situ, klik dekat situ, nanti dia akan keluar macam ni lah. Akan keluar list dalam bawah-bawah ni kan, nak pilih market apa. So pergi dekat Asia/Pacific, cari scroll ke bawah, cari sampai jumpa ni lah MYX. Ditulis kat situ MYX, Bursa Malaysia Berhad, Stocks, Indices, Futures. Dan pastikan pilih MYX ni. Dia ada satu lagi FTSE. Bukan make sure bukan pilih FTSE tu. Sebab itu bukan yang kita nak lah. Untuk FCPO data dia ada dekat MYX ni kan. Dia termasuk dekat futures tu kan. So pilih MYX ni, klik dekat situ. Lepas tu nanti apa? Klik dekat next lah kan. Klik dekat next. Lepas tu tuan-puan kena masukkan ni lah. Kena masukkan apa? Dia punya info untuk payment lah. Saya akan tunjukkan lepas ini. Dalam slide ni tak ada, tapi saya akan tunjukkan lepas ni masa saya buat demo lah. Masa saya buat demo dekat dalam TradingView kan, bagaimana kan. Okay, so akan keluar dekat sini. Bila tuan-tuan dah settle masukkan kad info apa semua, okay, tekan next kan. Sampai last kali tu tekan pay lah. Pay nanti dia akan tolak kan $1 ya, untuk pengetahuan harga subscription untuk extra data ni untuk Bursa Malaysia. Semula termasuk ini saham dan juga FCPO ni, harga dia adalah $1 sebulan. Lebih kurang RM4 lah. Lebih kurang RM4, tak mahal. So boleh terus juga subscribe untuk data ni. Okay, nanti untuk step tadi ni kan, selepas tuan-tuan pilih MYX ni, tekan next tu kan, dia akan minta masukkan credit card account. Okay, sebenarnya tadi masa dekat tadi kan, step awal tadi masa kita nak daftar account tadi, dia sebenarnya akan minta jugalah kita masukkan detail card kan. So dekat situ tuan-puan kena masukkan detail card tu lah. Pastikan masukkan, dia boleh sama ada debit card ataupun credit card. So tak kisah, tapi pastikan sama ada yang tuan-tuan gunakan tu dia dah aktif, sudah diaktifkan untuk penggunaan online shopping lah, ataupun online payment kan. So kalau belum aktif, kena call bank lah, cakap saya nak gunakan nak aktifkan untuk online payment kan. Okay, itu saya akan tunjuk kat demo kat mana dia punya tu lah. Okay, bila dah masuk ke tu, make sure dah ada aktif online payment, tekan yes semua, nanti dia akan keluar lah untuk aktifkan. Okay, so seterusnya nanti bila dah berjaya, dia akan keluar dekat extra data subscription kan. Dah keluar switch tu Malaysia Berhad, Bursa Malaysia Berhad kan. Okay, setiap bulan dia akan renew lah. Bila kita start tu, dia akan renew pada tarikh yang kita mula kan, untuk extra market data. Okay, yang berjaya akan macam ni. Kalau tak berjaya, kena cuba lagi lah. Dan mungkin kadang-kadang masalah kad kan, kad tu tak aktif lagi kan untuk online payment. So kena aktifkan kad dulu. Okay, jangan risau, dia tak akan charge lah ratus-ratus dolar tadi kan, selagi belum tamat trial kan. Tak silap saya, dia akan charge sekali $1 untuk pengaktifan yang tadi yang kita daftar akaun tu, dia akan charge $1. Seterusnya untuk extra market data ni dia akan charge $1. So tak ada masalah lah kan, $2 sajalah, bukan $1-2 sajalah untuk kita test kan. So tak ada masalah So kita dah masuk, settle lah, saya dah settle bahagian TradingView. Sekiranya laju kan, tak faham, boleh tengok balik lah video ni kan. Boleh tengok macam mana saya tunjukkan lah, ataupun lepas ni dekat bahagian demo, saya akan tunjukkan bagaimana lah cara kan untuk belajar tentang buka akaun TradingView. Okay, seterusnya saya akan tunjuk sikit beberapa asas terminologi dalam trading. Saya rasa mungkin saya akan tunjuk demo dulu kan, lepas tu baru saya pergi inilah asas terminologi dalam trading. Okay, baiklah, sekarang saya akan kongsikan ataupun tunjukkan demo pada tuan-puan bagaimana kita akan start account trial ni, ataupun kita buat awal lah kan, macam mana nak buka website TradingView sehinggalah daftar account trial. Dan akhirnya saya akan tunjukkan jugalah bagaimana cara untuk kita subscribe real market data lah. So seperti mana yang saya dah buka ni, dekat screen sharing ni adalah satu browser kosong lah. So tuan-tuan boleh mula dari asas. Pertama saya akan tulis lah
cara yang pertama tadi kan yang saya kongsikan, saya tulis www.tradingview.com. Okay, dan dia akan loadkan ni lah page tradingview.com ni. Okay, so ini yang akan appear lah bila anda type tradingview.com, dan macam yang saya cakap tadi lah, pertama sekali klik teruslah start free trial dan akan keluar kepada page inilah. Okay. Okay, seterusnya ataupun satu lagi cara yang saya tunjukkan tadi adalah dengan type terus link kedua yang saya kongsikan tadi kan. Dia iaitu inilah www.tinyurl.com/daftar tradingview. Okay, www.tinyurl.com/daftar tradingview. Okay, so boleh tekankan OK dan dia akan terus load lah kepada page tadi kan. So nampak kan, tadi kita buka tradingview.com kan, dia keluar yang ni, lepas tu baru kita tekan start free trial kan, dia akan keluar ke page ni lah. Tapi sekiranya gunakan link yang saya kongsikan tadi tu, yang apa, tinyurl.com/daftar tradingview, dia akan terus buka kepada page ni kan. So dua-dua pun boleh, tak ada masalah, ikut cara mana yang ada selesa lah. So bila dah keluar plan upgrade plans ni, boleh tekan pada apa monthly ataupun pilih manually lah. So nampak dia kalau pilih monthly dia tunjuk harga secara bulanan, tapi kalau kita pilih annually untuk harga tahunan lah. So saya terus pilih annually sebab annually ni dibagi diskaun banyak kan. So saya pilih untuk manually, dan dalam contoh ni saya akan pilih ni lah, sekiranya kita gunakan apa premiumnya, contohlah premium subscription okay. Kalau anda nak gunakan pro, boleh pilih pro kat sini, tekan try free for 30 days. Tapi kalau nak pakai premium, pakai yang ni, okay, try free for 30 days. So saya klik dekat sini try free for 30 days, dia akan keluar ni lah. So boleh login dengan Google ataupun Facebook, ataupun yang saya cadangkan tadi lah, gunakan email. Saya sendiri suka gunakan email ni lah. So isikan maklumat yang diperlukan, email, password, dan tik lah dua-dua ni semua kan, robot sekali. So, saya akan tunjukkan demo secara live lah. Ini akaun saya yang belum ada ni lah, akses kepada TradingView. Saya masukkan email saya dan saya masukkan password saya. Saya pilih ni, tik, saya tik ni dan saya pilih not robot. Okay, tik. Okay, tekan create account. Okay, sebelum tu pilih username lah. Sebelum username atas kali ni, saya tak pasal tadi. So, saya akan tulis equal okay, sama lah, saya pilih username ni sama dengan Gmail saya So, ini paling mudah lah nak cara apa, nak pilih username, ambil yang sama dengan email, cuma tak ada email tu lah. So, ini saya create account. So, dia akan keluar, your account is not active yet, please verify your email. So, langkah selepas ni, anda kena buka email lah. So, kat sini saya akan buka email saya. Saya akan buka email saya. Itulah, macam mana kan? Email macam mana lah yang akan keluar. Okay, bila anda tekan send tadi, anda sepatutnya akan terima email macam ni, TradingView ni kan. Okay, tekan kat email TradingView, confirm your email address, scroll, tekan ni lah, activate account. Okay, tekan, dia akan buka terus lah kepada TradingView balik tadi kan. So ni lah, masukkanlah info-info apa yang dimasukkan tadi kan. Yang perlu dimasukkan lah, isi detail, masukkan gambar kalau nak. Kalau tak nak pun tak apa, tekan continue. Okay, saya akan pilih manually dekat sini. Saya akan tekan balik lah tadi. Try free for 30 days. Okay, saya akan pilih dekat sini lah. Pilihkan dekat sini, try free for 30 days. So, apa yang dia akan minta adalah masukkan payment card details kan. Masukkan payment card details. So, yang ini penting lah. Make sure yang macam saya cakap tadi, make sure credit card ini sudah diaktifkan untuk belian online payment lah. Kalau sekiranya payment tak berjaya,
tuan-puan kena call bank lah. Dia cakap macam mana saya nak aktifkan kad lah. So boleh guna credit card, boleh guna debit card juga. Dua-dua pun boleh asalkan dua-duanya dah diaktifkan untuk penggunaan online. Masukkan credit card numbers, atau masukkan expiration date dengan kod lah. So CVV code ni adalah kalau buka kad anda tu, pusing kat belakang dia ada 3 kod kan, gitu guys. 421 ke 110 ke kan. So 3 kod kat belakang tu lah. Masukkan dekat security code. Okay, untuk expiration date, masukkan expiration date, tuliskan nama, address, semula I authorize semua tu, and then tekan ni start 30 day free trial. Okay, bila anda tekan start 30 day free trial ni, kalau tak ada isu dengan payment card, so dia akan terus cepatlah daftar. Tapi sekiranya kalau ada isu dengan card tu, dia akan tulislah payment unsuccessful ke apa kan. Okay, so bila dah tekan ni, anda akan dapatlah akaun anda tu kan, secara live lah. Maksudnya dah ada apa, dah dapatlah akaun tu berdaftar untuk trial. Okay, sebab tadi anda dah masukkan payment card details, jadi kena ingatlah, make sure 30 hari, sebelum 30 hari sebelum trial tamat, anda kena make sure anda dah cancel. Kena cancel subscription, kalau tidak nanti dia akan tolak lah payment kan. Apa tadi 600 USD ni kan, dia akan tolak 600 USD ni. Okay, untuk pattern yang memang betul-betul you can cancel auto renewal cancel auto renewal ni lah before 4 November lah, kena ingatlah tarikh ni. Bagi yang nak betul-betul subscribe, ada cara nak dapat murah lah. Maksudnya sebelum tamat 30 hari tu, tekan je cancel trial, nanti dia akan offer discount. Dia akan offer discount lah supaya apa, bahkan dia macam nak juga kita bayar kan, nak juga kita subscribe dia punya langganan. So dia nak bagi kita langgan juga, dia akan bagi discount kan. So biasanya saya dapat dalam 60% kot discount tu, yang saya kata harga dia apa, dalam 400, yang untuk premium ni dalam 240 kan setahun, bila bahagi kepada 5 orang kan. Untuk pro tu dalam 400 lebih kan setahun. Okay, so itu step untuk daftar akaun. Bila tekan yang tadi, so setelah untuk untuk daftar akaun yang premium, untuk daftar akaun trial untuk trading lah. So seterusnya saya akan tunjukkan kepada untuk untuk upgrade kepada data lah. So untuk upgrade kepada real time market data, first kali saya tunjukkan daripada awal lah. Pergi dekat ni lah, tradingview.com kan. Okay, dia akan keluar lah. Dia akan keluar yang macam ni. Kalau anda dah upgrade, dah login, dia akan masukkan terus lah dekat dalam ini kan. Dia akan masukkan dekat dalam akaun anda terus bila anda login. So tekan dekat sini kan, gambar profile kita ni, tekan dekat account and billing. So dia akan bawa kita kepada profile account kita ya. Saya kata tadi profile page tu, kalau tadi belum upgrade trial lagi, tekan kat sini pun boleh. Upgrade free trial ataupun tekan kat sini kan. Okay, masukkan dekat setting ni, dekat account and billing lah. So dekat sini. Okay, dekat sini sebab saya tak ada account lagi kan, so dia tak boleh keluar untuk apa, real time data. So kena make sure anda dah start trial dulu lah, baru boleh subscribe for real time data. Okay, so saya akan tunjukkan dekat akaun saya yang apa, yang dah ada akses lah kepada apa, yang dah ada akaun trial lah, untuk untuk memudahkan kita tengok contoh tu kan. So ini akaun saya yang sudah ni lah, sudah ada apa, account saya dah ambil premium account kan. So ni contoh ni lah, tadi pergi dekat gambar A ni, dia akan keluar profile ni, tekan dekat account and billing Okay, itu cara kalau ada dekat main page TradingView lah. Kalau anda tengok tu daripada chartnya ni, page kan, okay, yang saya tunjuk tadi dalam apa, slideshow awal-awal tadi, anda kena tekan dekat sini lah. Saya cakap tadi left panel kan, so tekan dekat left panel ni, pergi dekat profile kita ni kan. So ni username saya, ini tekan dekat ni lah, account and billing. Okay, so dua-dua cara pun boleh, tak ada masalah. Untuk sampai kepada ni lah, kepada profile page kita lah, kita nak tengok dekat setting ni, account and billing. So ni dapatlah plan saya apa kan. Plan saya apa, kalau anda trial, dia akan keluar lah trial kat sini. So tekan kat cancel auto renewal ni lah, untuk yang saya cakap tadi tu. Kalau tak nak sambung trial, tekan dekat ni lah, cancel auto renewal. So dia tak akan charge lah untuk
yang next payment tu. So, untuk extra data subscription yang saya kata market data tu, so saya dah subscribe, dia akan keluar kat sini kan, kat bahagian bawah extra data subscription. Kalau anda tak ada nanti dia akan kosong lah. So cara nak tambah dia macam saya tunjukkan tadi, tekan dekat add extra market data, dia akan keluar yang ini, pilih yang Asia ataupun Pasifik kanan tu. So ini yang saya kata tadi bukan FTSE, bukan FTSE ni, cari sampai jumpa MYX. So sebab saya dah ada subscribe, so dia tak boleh tekan lah, dia keluar kan. Ni. Kan nampak sini harga dia $1 sebulan ni kan. So anda tekan saja, saya bagi contoh lah, contohnya tadi saya klik MYX lah, tekan sini, dia akan keluar kat sini, $1 kan. So tekan next kan. Bila tekan next, dia akan keluar lah payment method semua kan. So bagi anda yang tadi tak pernah buat lagi, tadi dah simpan save card, dia akan keluar macam ni kan. So dia akan keluar lah kad kita dah pernah guna ni. So tekan je kat sini, klik je kat sini, I'm not original trader, and then tekan complete a purchase. Okay, ada certain time dia akan tanya lah, mungkin yang pertama kali dia akan tanya apa, dia akan minta isi form kan, ada form yang akan isi. So isikan je form yang ditanya tu macam biasa, tak ada masalah, isi apa yang detail yang diperlukan, dan tekan complete your purchase lah. So ini untuk yang dah ada payment, yang payment pernah simpan payment lah. Sebelum, kalau tak ada, dia akan minta tekan kat sini lah payment card dan isikan detail payment card anda lah. Sama juga klik kan, klik sini. Kalau nak guna PayPal pun boleh, ada akaun PayPal, boleh tekan PayPal dan masukkan akaun PayPal anda lah, sama juga. Dan akhirnya tekan pay kan. So semua cara bayaran sama. Last kali complete purchase. So yang saya nak tekankan tadi adalah pilih produk yang betul kan. Time yang betul tu adalah tadilah yang saya tunjuk di kat kanan ni, Asia Pacific, pilih MYX, tekan klik kat sini kan, klik nanti dia akan keluar, tekan $1 kan, tekan next. Okay, so kat situ dah selesai lah macam mana yang saya tunjukkan tadi, cara untuk buka akaun TradingView daripada awal, start free trial, dan akhir sekali subscribe real time data. Okay, so untuk trial sampai saja, kita akan teruskan dengan ni lah, few terminologies lah yang sambung slide yang tadi tu. Trading, beberapa terminologi dalam trading, ini asas lah. Okay, pertama sekali kita ada asas candlestick lah. Saya rasa asas ni kita dah sentuh dalam seminar apa, rahsia trader FCPO tu. So ini asas untuk candle menaik ataupun hijau ni kan, dia ada harga buka dekat sini open, lepas tu harga tutup dekat sini kan. So bila dia pergi, dia tak close dekat situ, dia akan membentuk ni lah echo ni kan. Echo ni adalah harga yang dia pergi kat situ tapi dia tak tutup dekat situ kan, dia tutup dekat close kan. Sama juga untuk market menurun, biasanya kita gunakan candle warna merah lah, hijau naik, merah menurun kan. Ataupun ada orang selesa biru menurun, ada yang selesa putih menaik, hitam menurun kan. Itu ikut masing-masing kan. Samalah asas je. Ni harga buka tu, lepas tu price turun kan. Dia pergi ke bawah ni low tapi dia tak close, dia naik sikit. Tu yang mana dia naik tu dia close kat tu, itulah close. So ni agak asas kan untuk inilah asas candlestick. Saya sudah terangkan buat kan sebab ni kan. Okey, untuk seterusnya ada beberapa terminologi dari segi term-term kan, term-term asas yang kita biasa gunakan dalam trading lah kan. Pertama sekali buy tu beli, sell adalah jual. Ada orang yang panggil buy ni sebagai long kan. Kalau dengan orang sebut apa, long kan. Maksudnya long ni belilah, long ni buy, sama juga. Long sama dengan buy. Ataupun short kan. Short ni sama sell kan, jual. So buy ni sama dengan long, short ni sama dengan sell. Okay. Bila orang cakap SL tu, dia merujuk kepada stop loss kan. SL adalah stop loss. Ada juga yang gunakan CL, cut loss kan. Tapi paling biasa orang guna SL lah, stop loss. Dan ada juga orang dan untuk TP, kalau jumpa TP maksud dia adalah take profit kan. So boleh catat ni lah term-term ni ataupun screenshot kat macam mana. Ni term kita gunalah. Kalau dengar apa MC kan, MC ni apa? MC ni pula adalah margin call kan. Margin call ni margin ni pula apa kat bawah tu, margin ni adalah modal kan. Ataupun akaun yang ada dalam akaun kita, itu kita panggil margin. Margin atau modal bila tak cukup kan. Kita contohnya kita ada 5,000 kan, kita ada 5,000. Untuk FCPO biasanya satu kontrak tu 6,000 kan, tapi broker biasanya bagi diskaun 50%. Bila kita ada akaun 5,000, akaun satu trade FCPO 6,000 kan, satu lot.
So kalau dia bagi diskaun 50% lah untuk satu trade dalam hari yang sama intraday, so kita perlukan 3,000 kan. Bila 3,000 tu katalah hari tu turun kan, kita ada 5,000, kita set buy satu, tolak 3,000 kan, dalam akun kita tinggal 2,000 kan. Tapi hari tu katalah dia turun harga turun kan, sampai kita punya duit tu kurang daripada baki yang kita ada tu 2,000 tu. So broker akan call, dia kata advisor call, tuan kena margin, kena top up margin, tambah modal. Itu kita panggil margin call, kena tambah modal yang ada dalam akaun sebab tak cukup dengan apa yang kita ada. Okay, seterusnya TS ataupun trailing stop lah. Trailing stop ni contohnya kita dah buy, kita buy dekat 4,000 kan, so market naik, kita nak make sure kita tak rugi, kita letak trailing stop dekat harga 4,010 kan. Katalah harga tadi 4,000, kita buy, market naik sampai harga 4,020 kan, kita dah untung 20 mata, kita tak nak tutup lagi kan, tapi kita set trailing stop TS dekat 4,010 kan. So itu yang 4,010 tu yang kita panggil lah trailing stop. Sebab bila market turun, dia langgar kita punya TS tu, trailing stop tu, kita dah untung at least 10 mata, kita tak rugi kan. So kita panggil trailing stop. Berbeza dengan stop loss tadi kan, contohnya kita beli dekat 4,000, kita letak stop loss bawah harga kita beli. Katalah kita nak set rugi 10 mata, so kita beli pada harga 4,000, kita setkan harga stop loss 10 mata dekat 3,990. So itu stop loss berapa yang kita sanggup rugi lah. Untuk trailing stop ni berapa kita nak untung bila takut bila market turun balik kan. Okay, ini pula dalam structure nanti akan tengoklah. LH ni merujuk kepada lower high, HL merujuk kepada higher low, LL lower low, HH higher high kan. So ini mungkin tak sentuh detail dan sebab nanti akan belajar lagi detail lah. Saya just bagi tahu biasa apa yang orang sebut kan. ATH all time high. Okay, ada pula bull kan, bull ataupun bullish. Bull ataupun bullish ni merujuk kepada trend menaik kan, ataupun market buy kan, kita panggil bullish trend kan. Ataupun bear ataupun bearish, kita merujuk kepada trend menurun. So boleh ingatlah term-term yang penting dalam yang biasa kita akan dengar. So yang terakhir, sedikit terakhir ni apa? Tentang order lah. Order kan, kita akan dengar apa dia market order, apa dia limit order, apa dia stop order. Saya tak akan terangkan begitu detail dekat sini. And so saya akan tunjukkan siapa kita asas je lah market order ni, apa yang kita akan nanti akan tengok di dalam sesi mungkin pengenalan order optimizer kan, yang akan tunjuk market order, limit order, stop order ni macam mana guna. Saya akan bagi tahu saja daripada maksud dia lah. Market order ni contohnya harga dekat 4,000 kan, sekarang 4,000, kita nak beli sekarang harga 4,000, so tekan buy market. Tu kita panggil market order. Buy market, kita akan beli dekat current price beli dekat current price lah. Kita nak harga 4,000, tekan buy market, dapat harga 4,000 lah kan, ataupun harga sekarang berapa, dapat kat situ. Itu kita panggil market order. Dan biasanya market order ni kita gunakan kalau kita nak dapatkan terus kan, kita nak beli terus kan, beli market order, dia takkan masuk queue apa semua kan, tak ada masuk dalam tak perlu beratur lah, kita akan dapat terus berapa harga yang sedang yang dijual yang kita beli. Okay, seterusnya limit order ni at a specific price kan. Contohnya harga sekarang 4,000, kita nak beli dekat 4,010, so set lah limit kan. Kita harga sekarang 4,000, kita nak beli dekat apa 3,990 kan, so kita tekan buy limit dekat specific price 3,990. Bila harga turun sampai 3,990, dia akan hit lah kita punya harga tu. So kita dapat harga dekat 3,990 kan. Maksud dia kat sini adalah specific price kan. Kita gunakan limit order. Okay. Satu lagi order yang ada adalah stop order. Stop order ni kita letakkan dekat biasanya lah dia dua conditional. Satu dekat current price, satu lagi kita dekat specific price yang kita nak. Contohnya harga sekarang 4,000, kita nak bila market pergi kiranya harga sampai ke 4,010 kan, kita terus dapat harga tu kan. So kita letak dekat stop order dekat atas. So macam apa gambar yang saya tunjuk, ada gambar kat sebelah ni kan. Okay, bila price tengah menurun kan dekat sini, kita nak limit kan. Kita contoh harga sekarang 4,000, saya tekan dia harga 4,000, kita nak beli kat 3,990. Kita tekan buy limit dekat 3,990. So kita akan dapat dekat harga 4,990. Sama juga untuk sell. Dan katalah harga sekarang 3,990 kan. Kita nak sell limit dekat harga 4,000. So tekanlah sell limit dekat 4,000. So kita akan dapat harga sell limit kan.
Sama juga seterusnya untuk tadi lah contoh buy stop pula. Contohnya harga sekarang ni dekat 4,000 kan. Okay. Kita nak buy harga, kita nak beli pada harga 4,010 kan. So tekan buy stop order dekat 4010. So bila harga sampai dekat 4010, kita akan dapatlah harga 4010. Sama juga macam sell. Katalah harga sekarang 4,000, kita nak sell dekat 3990 kan. Tekanlah sell stop dekat 3990. Bila harga turun sampai dekat 3990, kita akan dapat dekat harga tersebut lah. So ini asas saya tunjuk 3 jenis order yang kita gunakan dalam trading: market order, limit order ataupun stop order. Saya rasa simple kan. Simple, boleh ulang balik lah video ni jika tak faham. Okay, so kita dah selesai asas penggunaan apa yang tuan-tuan perlu tahu untuk menggunakan langkah sebagai ni lah. Seorang trader, buka TradingView, daftar account, start trial, subscribe extra market data, dan juga bagaimana untuk inilah sedikit terminologi dalam trade. Okay, so itu sahaja yang dalam video yang saya kongsikan untuk hari ini. Untuk pada masa akan datang lah ataupun seterusnya nanti mungkin saya akan tunjukkan sedikit lah tentang apa bagaimana cara nak gunakan TradingView ni untuk paper trading kan, ataupun beberapa function TradingView yang lain lah yang kita tak ada kan, yang kita tak sentuh hari ni. Jadi hari ni memang untuk first time user saja, dan saya harap membantu anda semua dah boleh buka account TradingView, set trial account lah. Okay, saya suka sampai itu. Sekiranya ada persoalan bolehlah tengok balik video ni kan, cuba fahamkan. Kalau tak tahu mungkin boleh tanyalah kan. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.